So destinasi pertama kita di KZ Craft, Kampung Kepala Bendang. Dekat sini ada macam-macam jenis labu. So dekat Kuala Kangsar ni memang terkenal dengan labu sayung. Jom kita tengok macam mana cara labu sayung dibuat dan produk-produk craft, produk-produk labu sayung yang lain. Jom ikut saya. Kita bersama dengan Encik Farid, pengusaha labu sayung di Kampung Kepala Bendang. Okey, so boleh tak Encik Farid bawa saya tengok-tengok? Boleh, tengok proses pembuatan. Dia labu sayung ni dah ada berapa jenis? Kalau ikutkan jenis labu sayung ni ada 7-8 jenis lah. Okay. Tapi yang popular kita buat tu labu panai, labu gelugur, labu lepap. Apa beza? Beza labu tu daripada segi bentuk lah. Oh, dari segi bentuk. Apa signature labu sayung dekat sini? Labu sayung, okey, labu ni daripada asal daripada buah labu. So sayung tu daripada nama tempat. Jadi dia orang combinekan nama labu sayung tu sebab popular lah. Senang popular. Kalau kita nak letak labu bentuk buah gelugur dia jadi panjang macam ni kan. So labu sayung dia lebih brand tu. Okey. Jadi biasa dia punya finishing dia tu kan ada beza tak? Okey, kalau dekat sini tu kita buat macam tanah sayung sendirilah, tanah sayung dan porselin. Porselin. Yang terbarulah maksudnya porselin. Okey. Boleh tak kalau nak tengok cara pembuatan labu sayung tu? Jom kita tengok sana. First untuk menghasilkan labu sayung ni macam mana? Maksudnya dari segi buat mold dulu ke? Yalah, pertama kita bentuk dalam labu tu buat mold. Kalau kita nak buat production yang banyak kita pakai mold lah. Yang keduanya kita pakai apa ni? Yang ni pakai mold lah. Kita prepare daripada tanah semua. Kita buatkan mold. Asas dia tu apa? Asas dia tanah liat lah. Tanah liat. Kita prepare, ambil tanah liat dekat tebing sungai tu. So kita prepare campur dengan air dan sedikit sodium. Sodium tu untuk dia cair lah. Sebab kita nak tuang dalam mold ni, asuhan ni, dia kena tanah yang cair lah. Sebab proses ni dia kena cair. Sebab kalau dia beku, dia tak boleh tuang kan. Agaknya kenapa dekat Kuala Kangsar ni famous dengan apa labu sayung, adakah sebab tanah liat senang nak dapat ke? Pertamanya yalah, kalau kita tengok proses dia, pertamanya bahan lah. Bahan tu memang senang mudah dapat. Kalau kita nak banding dengan tempat-tempat lain, kampung-kampung lain, tak ada. Kampung Kepala Bendang ni lah, rezeki kami kat sini, Kampung Kepala Bendang ni, tanah dia kita ambil, cari-cari dah ada. So kita ambil yang tanah tu pula sesuai untuk buat labu. Contoh labu kita guna labu sayung ni, kita tahu kan dia buat pembakaran, dia melalui pembakaran. So bila dia tanah tu sayung ni dia tahan. Bila kita bakar dengan suhu yang panas dia tahan untuk bila kita nak tambuskan dalam sekam. Maksudnya kalau tanah yang tak sesuai dia tak jadilah macam tu. Tanah yang tak sesuai dia akan crack lah letak. Kita tengok banyak-banyak tanah kan. So tanah sayung ni kelebihan dia boleh tahan. Dengan suhu yang panas kita keluarkan dia kan. Okay, sekarang adik ni tengah tuang slip ke dalam mold untuk dijadikan produk siap. So bila dia dah kering selama lebih kurang 2 jam, dia akan jadi macam ni. Tapi lepas tu dia akan adalah proses pembakaran dan proses seterusnya. Yang ni kita buat apa, pasu. Ini kalau kita kata satu teknik lah. Kalau kita pakai yang tadi mold tadi, kalau tak ada mold tu, kalau mold pun kita pakai inilah. So ini dia tak perlu bergantung pada cuaca, cuma untuk kering pakai cuaca. Yang sana tu kalau hujan dia akan ada efek pada mold tu lah. Lambat kering lah. Lambat kering. Yang ni kita buat je, tapi so ini lebih inilah, lebih mudah sikit lah. Oh, lebih mudah. Dari segi kita pada cuaca lah, faktor cuaca tu kan. Yang ni berapa lama nak siapkan satu pasu kalau buat yang ini proses dia macam ni. Kalau yang panggil throwing ni dia sama juga, proses dia bentuk labu pasu dulu. Bergantung pada kalau dah bentuk tu kita akan tunggulah dia kering tu baru kita akan design ikut pada permintaan kan. Kalau orang belajar buat pasu ni susah tak? Yang ini biasanya yang last kali lah. Kemudian terakhir lah. Biasa saya datang kat sini bila yang turis dari orang yang belajar sini dia akan buat teknik macam coiling, teknik slab tu kan, stamping. So yang ni diorang dah selesaikan yang tugas-tugas tu, yang lain tu baru dia buat yang ni. Sebab yang ni biasanya dia nak mahir bukan senang lah. Kena ada kemahiran lah. Biasa kalau datang buat sini untuk buat kita panggil demo ke apa tu, ada bayaran dikenakan sini tak? Biasanya walk-in tu kita charge orang RM20 lah. Untuk buat ni, nanti dia orang boleh buat balik lah. Dia orang boleh buat balik. Biasanya RM20 untuk orang ni lah walk-in lah. Tapi yang sekolah-sekolah tu kita charge RM10 seorang.
Oh, ni dah siap. Oh, satu pasu macam ni. Tu dia punya base je lah. Base je. So kita satu ketul tanah tu kita boleh dapat 5-6 biji lah, tengok pada saiz kan. Okey, nampak macam senang, tapi bolehkah kalau saya cuba buat? Boleh cuba. Okey, kali ni saya nak cuba sendiri buat keramik ni, tengok jadi ke tak, senang ke tak. Jom kita cuba. Macam susah jugalah nak buat ni. Biasa kalau orang belajar ni berapa lama dia boleh pandai lah? Dia tengok pada orang tu lah, tapi biasanya paling minimum pun seminggu 2 minggu. Oh, seminggu atau 2 minggu lah. So kalau setakat nak cuba-cuba macam ni, bolehlah, tapi tak jadi pasu lah. Dia jadi mulai. Tapi seronok lah main dengan tanah liat ni. Kalau yang berminat memang boleh belajar betul-betul. Tapi bagi saya memang saya surrender lah, sebab rasanya buat kek lagi senang lah kot daripada buat labu ni. Tapi apa-apa pun, craft ni memang satu cabang seni yang memang orang yang berseni je yang memang boleh buat. Tapi untuk orang yang berminat pun boleh. Jadi hargailah craft kita. Buat masa ni, kat mana dah ada buat pameran ke, ada buat? Kalau kat sini, habis lah kat Malaysia ni pusing lah. Habis dah? Pusing lah kat Malaysia. Oh, luar negara ada? Luar negara ikut melalui Kerasakan banyak lah tempat dia. Setakat ni kat mana yang dah pernah pergi, dah pernah sampai dengan labu sayung ni? Kalau paling jauh tu Amerika lah. Oh, okey. Sampai ke New York. Setiap tahun ke ataupun? Di eventnya, melalui eventnya. Melalui event. Tapi sebenarnya kalau saya pergi sana tu, dia punya produk kita ni memang banyak permintaan. Tapi kalau nak bawa ni susah jugalah kan? Bawa satu susah, tapi sebenarnya kita sana kita nak marketkan produk kita kat sini kan. Dia punya sambutan dekat sana tu sangat menggalakkan. Alhamdulillah lah. Cuma kita kat sini tu kita belum ada preparation yang kita boleh bawa ekspor produk kita ni. Sebab dia memerlukan apa? Banyak lagi manpower, ada fasiliti kita tu. Okey, terima kasih Cik Farid sebab melayan saya dekat sini. Okey, kita pun dah belajar banyak pasal labu sayung. Okey, so untuk yang berminat boleh datang ke KZ Craft. KZ Craft di kampung Kepala Bendang. Okey, terima kasih. Hari pun dah hujan. So kita balik resort dulu, kita rehat. Lepas tu kita ke destinasi kedua pula. Itu satu lagi perusahaan yang terkenal di Kuala Kangsar. So tunggu. Saya berada di Jambatan Victoria. Jambatan ni memang landmark di Kuala Kangsar ni. Kalau datang ke Kuala Kangsar, wajib datang sini untuk bergambar ataupun selfie. Jambatan ni mula dibina pada tahun 1897 dan siap dibina pada tahun 1900. Jadi kalau datang sini wajib singgah sini tau. Kedua, di Padang Cangkat Kuala Kangsar bersama dengan usahawan tekatan benang emas Puan Azizah. Jom kita masuk ke dalam. Betul Kak? Kita nak buat jelajah craft. So kali ini kita datang ke Azida Enterprise untuk tengok tentang tekatan. Boleh masuk? Boleh. Okey, terima kasih. Akak dah lama dah buat tekatan ni? Dah hampir 42 tahun. Oh, okey. Tekatan ni dia sebenarnya daripada apa dia proses dia tu? Proses dia tekatan ni daripada benang emas dan baldu. Oh, dan baldu. Selain daripada buat ni, apa lagi produk-produk lain, produk tekatan yang lain? Produk-produk lain macam set tempat tidur untuk perkahwinan. Oh. Ada juga set-set untuk cenderamata. Biasanya proses untuk buat ni lama tak Kak? Yang kecil-kecil itu tak lama, tu makan masa dalam 2 hari. Ni bengkel akak ni
Ramai ke pekerja yang buat ni? Ada ramai jugalah, dalam lebih kurang dalam 12 orang ada. Oh, 12 orang yang bantu. Biasanya dia orang ni macam diberikan kursus dulu ke ataupun macam mana? Dia orang tu yang mana yang dah kerja dengan saya tu dah berpengalaman lah dalam 10 tahun. Oh, dah 10 tahun. 20 tahun pun ada. Oh, yang ni Yang ni itu bantai inai. Oh, ni bantai Yang ni inai. tilam nikah dia untuk set nikah. Oh, okey. Yang ni semuanya bantal untuk Hiasan lah. oh, untuk hiasan nikah. lah. Okey, selain tu apa lagi tekad ni kita letak Untuk pada persandingan dia kita ada pelamin. Oh, ni pelamin. Okey. Ni yang ni Itu tepak sirih. Oh, tepak sirih. Istiadat meminang. Oh, ni ada juga di apa? Di Kasut. Bantal. Ni semua peralatan untuk bersanding peralatan lah perkahwinan kan. lah. Susah tak Kak nak buat tekad ni? Tak susah. Boleh saya cuba? Boleh. Ni peralatan. Ini peralatan dah. Kalau nekat mesti nak ada pemidang ni lah. Oh, ni nama dia pemidang. Yang ni? Yang ni geligin untuk melilit benamas lah. Tengoklah berapa lembar kita nak pakai kan. Oh, berapa dia helai. kita boleh. Kalau macam ni 6 helai lah. Oh, 6. Jadi tangan kanan kita main geligin ni lah. Tangan kiri di bawah. Oh, untuk apa? Dia punya jarum dengan ni. Kita cucuk dulu. Biasanya kalau belajar ni berapa lama ambil masa untuk pandai lah akhirnya? Dia tak tentu kadang-kadang. Setengah Tengok orang ada. tu kejap tu dia dah dapat dah. Kadang-kadang tu sebulan pun tak jadi apa lagi. Ikut kepada IQ masing-masing lah. Akak memang mengajar buat tekatan ni ke atau macam mana? Saya memang boleh belajar. Memang boleh belajar. Kalau siapa nak belajar tu memang kita ajar lah. So kelas dia berapa lama? Kelas dia ikut selalu hujung minggu. Kalau macam untuk yang perseorangan tu memang dia datang hujung minggu je lah. Tak datang belajar. Setakat ni berapa ramai dah yang akak dah ajar lah maksudnya untuk orang yang berminat? Ramai dah. Ada beratus-ratus orang. Dah ada yang jadi usahawan dah. Dah ada yang jadi guru pun ada. Akak ada anak ataupun Anak waris? saya perempuan ada 2 orang menekat. Memang dia orang minat ataupun? Memang dia orang minat. Dia orang sanggup berhenti kerja untuk buat ni. bantu saya sama-sama membuat tekad ni. Tapi sekarang dah kurang kan orang? Memang dah tak ada orang yang nak buat. tak ada. Kalau macam golongan muda pun dia orang banyak yang tak berminat. Yang ni kita macam mana Kak buat ni untuk design ni? Guna apa ni? Laser Kalau macam dulu kita guna cutter tau. Kita guna pisau ni dan Macam kita kita tebuk. design sendiri, Kita lapik tebuk. dengan kayu yang lembut, kayu jelutong namanya. Ada kita lapik design tu kita tebuk kan. Kita bubuh lilin, sapu lilin kita tebuk. Tapi sekarang dengan adanya laser memang memudahkan kerja kita dan memudahkan proses-proses menekat tu lah lebih cepat. Laser tu akak buat kat mana laser tu? Saya laser tu pergi ke craft tangan cawangan. Oh, craft tangan cawangan Perak kat Kuala Kangsar kan? Selain daripada dalam negara, ada tak ke luar negara, ada join pameran ke? Ada juga kita terlibat dalam kita pergi ke London di bawah Perdana Kraft Tangan to visit Malaysia. 2007 ada tourism. Tu kraft tangan di India, Hyderabad. Itu ada bazar, ada pameran, ada buat demo kat sana. Pertandingan, ada demo, ada kelas juga. Oh, ada kelas juga kat sana. Lepas tu ke London kita pergi lagi sekali tu dengan Galeri Staten Island. Iaitu di London di Liverpool Street. Itu Royal Weaving lah. Masa tu kat sana kita ada pameran kat sana. Setakat ni apa kira pencapaian tertinggi akak lah? Pencapaian ada dapat anugerah ke maksudnya? Adalah anugerah yang diberi oleh Sultan Perak. Sebagai sebab dapat pingat pekerti terpilih PPT tahun 2008 tak salah saya. Jadi kalau golongan muda yang sekarang yang kalau berminat nak buat ni, memang akak apa saranan akak ataupun apa nasihat kepada golongan muda yang baru nak menceburi bidang tekatan ni? Kalau golongan muda, kalau yang mana ada berminat tu bolehlah kontak saya.
atau datang ke bengkel saya, kan, kita boleh bagi latihan asas lah pada diorang. Dan diorang memang jangan takut lah maksudnya jangan takut untuk datang nak belajar. So, kalau minat kan kita akan tolong. Maknanya kalau buat full time pun boleh. Boleh. Okay, dah selesai dah kita 1 hari dekat sini, dekat Azida Enterprise untuk belajar buat tekad. Kita tengok produk-produk tekad dan juga kita dah interview Puan Aziza. So pada yang berminat boleh walk in ataupun datang untuk belajar ke, nak tengok ke, memang boleh datang di Alu-Alukan. So boleh jumpa Puan Aziza. Okey Kak, terima kasih sebab layan saya hari ni. Okey, terima kasih Kak, jumpa lagi. Selain daripada labu sayung dan tekad, kat Kuala Kangsar ni juga ada pelbagai lagi barangan craft. Kalau datang ke sini, boleh singgah di Lembah Kuala Kangsar untuk dapatkan barang-barangan craft. Jadi sebelum balik KL, saya nak beli dulu. Dah beli barang craft sebelum balik KL. So kita jumpa episod seterusnya. Nak tahu ke mana? Tunggu.